Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca semula surah ini, ayat ini supaya menyegarkan semula penguasaan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim 3504 disebut di situ kena lihat nota 25. Memang kita tak sampai nota 25 tu sebab kita dah sampai 3504 ya di bawah tu. Jadi apa dia cerita nota maknanya 25 nota 25 tu yang saya sempat merujuknya bahawa Alif Lam Mim ini pertama Allahu a'lamu bi muradih. Allah sahajalah yang lebih tahu maksudnya ya. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu maksudnya. Namun Maulana Abdullah Yusuf Ali menganggap bahawasanya Allah Ta'ala nak memberitahu kita tentang kod ya, masa silam, masa akan datang dan masa depan. Di sini tentang masa kini bagaimana kalahnya roh, masa akan datang bagaimana menangnya roh ya. Jadi Allah Ta'ala dalam satu tafsir yang lain iaitu tafsir Syekhul menyatakan bahawa ada perkara yang tak dapat dipecahkan oleh manusia sebagai mukjizat ya, sebagai mukjizat. Yang ini tuan-tuan dan puan, saya dah sebut selalu pada tahun-tahun yang lalu bagaimana ada yang disebut sebagai unbreakable ya, unbreakable code dalam ilmu pengkomputeran. Ada kod yang tak dapat dipecahkan. Jadi dalam soal ini kita dapati bahawa ada perkara yang di luar upaya manusia untuk memahami. Itu dipanggil mukjiz ya, mukjiz maknanya melemahkan pencabar, melemahkan Abu Lahab ke Abu Jahal ke Umayyah bin Khalaf ke Ubay bin Khalaf ke siapa juga yang cuba mencabar, akhirnya mereka gagal untuk mencabar Quran kerana mereka berdepan dengan perkara-perkara yang mereka tak dapat nak tafsirkan ya, mereka tak dapat nak pecahkan apakah maksud tersebut. Jadi dengan sendiri mereka akur dan dalam masa yang sama sebagai menarik perhatian ya, sebagai menarik perhatian untuk maknanya kita kata supaya memberikan perhatian kepada ayat-ayat berikutnya ya, kepada ayat-ayat berikutnya. Itu maknanya maksud daripada yang tersirat di sebalik adanya dia panggil huruf muqata'ah. Dia panggil huruf muqata'ah maknanya huruf yang dipotong-potong. Dalam arti kata bahawa ia termasuk dalam huruf-huruf hijaiyah. Huruf muqata'ah ni di dalam huruf hijaiyah. Hijaiyah ni kita kata huruf yang dihejer. Hijaiyah, hejer. Ya, alif lam mim, alif ba ta tha, apa semua itu ialah huruf hijaiyah.
makna huruf hijaan, huruf hijaan. Nah, kemudian ayat yang kedua, ghulibat, ya, dikalahkan. Daripada asalnya ghalaba, ya, ghalaba yaghlibu, ya, ghalaba yaghlibu. Ingat ada satu ayat yang dahulu selalu kita baca, fa inna hizballah humul ghalibun, ya, fa inna hizballah humul ghalibun. Jadi orang yang menang dipanggil ghalib, ya, orang yang menang dipanggil ghalib, mereka yang menang ghalibun, ya, mereka yang menang dipanggil ghalibun. Jadi ghalaba mengalahkan, ghulibat dikalahkan. Siapa yang dikalahkan di sini? Rum. Rum dikalahkan. Cuba kita tengok kekalahan besar kekalahan kerajaan besar Rum yang menakjubkan di bawah pemerintahan Hercules, serta kesulitan yang terpaksa dihadapinya apabila dia terpaksa meninggalkan, ya, dia terpaksa meninggalkan sebahagian besar daripada jajahannya, ya, sehingga akhirnya kejayaan besar bermula di maknanya sempadan antara Rom dan Parsi di Jazirah, ya, Jazirah sempadan, dan kemudian kejayaan itu memuncak sampai kalahnya Palestin. Sebab Palestin itu adalah di antara tanda-tanda kekuatan kerajaan Rom yang paksinya adalah Kristian, ya, paksinya adalah Kristian. Dan kita sedia maklum bahawa Nabi Isa dan kita kata pengaruhnya di sekitar itu, ya, di sekitar maknanya Palestin, di sekitar. Jadi maknanya di situ kita dapati bagaimana peringkat demi peringkat sehingga akhirnya Hercules terpaksa berundur daripada istana. Tapi bukan dia kalah sepenuhnya, dia menyusun, seterusnya dia menyusun gerakan. Ia bukanlah semata-mata kekalahan yang terpencil dan tersendiri. Kerajaan Rom itu kehilangan kebanyakan daripada negeri dalam wilayah timurnya, ya, dalam wilayah timurnya. Wilayah timur ini maknanya termasuklah Turki, Jordan, Palestin, ya. Dan ianya terkepung dari semua pihak dalam ibu negerinya, termasuklah di Turki, yaitu Konstantinopel. Kekalahannya di negeri yang dekat, itu di dalam ayat yang ketiga, ya. Itu di dalam ayat yang ketiga. Fi adnal ardi. Adna lawannya aqsa. Adna lawannya aqsa. Aqsa maknanya jauh, ya, aqsa maknanya jauh. Sebab itu kita ada Masjid Aqsa lawan kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang dekat pada Nabi, Masjidil Aqsa itu yang jauh, ya, pada Nabi. Jadi yang jauh itu disebut Aqsa, yang dekat itu dipanggil adna, ya. Fi adnal ard, dia kalah di tempat yang cukup dekat dengan, maknanya tempat yang cukup dekat dengan ibu kotanya Konstantinopel. Itu satu riwayat. Ataupun dia kalah adnal ard ini juga dengan makna lawan kepada a'la. Tadi saya dah kata, ya, adna, ya, maknanya paling dekat. Dia daripada dunia ini dekat, ya. Tapi dan lawannya Aqsa yang paling jauh. Wajah bin Aqsa Madinah, datang daripada bandar yang jauh, daripada hujung bandar, ya. Dan adna juga boleh bermakna yang rendah, paling rendah. Lawannya a'la, ya, lawannya a'la. Jadi kalau ambil pendekatan adna itu yang paling dekat, maknanya sempadan Rom Parsi dan dia dah mula kalah. Adna ni kalau kita ambil yang paling rendah, maknanya dekat dengan laut mati, iaitu di kawasan Jordan Palestin, ya, kawasan Jordan Palestin yang rendah, yang rendah. Jadi Allah sengaja tidak sebutkan secara tepat di mana, kerana Quran bukan buku sejarah, ya, Quran bukan buku sejarah. Quran adalah buku pengajaran. Sebab itu tak ada tarikh, tak ada nama, ya, tak ada ditentukan. Sebab yang penting pengajaran. Kenapa Rom kalah, kenapa Parsi menang, ya. Dan bagaimana kekalahan yang mutlak itu dan menang yang mutlak itu di tangan siapa. Jadi kalau ambil adna itu yang paling rendah, itu Dead Sea ataupun Laut Mati yang ada di Jordan sekarang, sempadan Israel dan Palestin. Lawan adna ialah a'la, ya, lawan adna ialah a'la. Nah,
Kalau tengok di bawah tadi, kekalahannya di negeri yang dekat sekali adalah mestilah maksudnya, kata Syekh Maulana Abdullah Yusuf Ali, maksudnya adalah Syria, adalah Palestin. Ini semua di bawah jajahan Rom Timur, ya. Jerusalem dikalahkan dalam tahun 614-615 Masehi, tidak lama sebelum surah ini diwahyukan, ya. Maknanya jatuh Jerusalem, itu turunlah surah. Dia maksudnya berperingkat-peringkat dia jatuhnya tu, ya, berperingkat-peringkat jatuh ke tangan Parsi, ya, peringkat demi peringkat jatuh ke tangan Parsi. Jadi itu Allah Ta'ala ceritakan kisah semasa ini kepada Nabi Muhammad dan orang Islam, ya, kepada Nabi Muhammad dan orang Islam. Dengan sendirinya Islam itu sifatnya semasa, contemporary, harus mengikuti perkembangan persekitaran, tidak terpisah, ya, tidak terpisah di antara satu sama lain. Kalimah ghulibat saya ada sebut kemarin. Kita selalu dulu masa nak berdepan dengan musuh, kita ada mengamalkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kan ini orang tua lama dia tahu. Maknanya kita kata zaman-zaman kita berdepan dengan keadaan tidak tentu 13 Mei dahulu. Jadi kita amalkan kam min fi'atin qalilah, betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan ghalabat fi'atan katsirah, mengalahkan kelompok yang banyak. Kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak. Ghalabat fi'atan katsiratan dengan izin Allah, ya, biiznillah. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa zaman yang dibicarakan ini adalah zaman Makkah. Ya, zaman yang dibicarakan ini adalah zaman Makkah. 614, 615 ini Nabi masih lagi berada di Makkah. Ya, 614, 615 Nabi masih ada di Makkah. Kita kena ingat, ya, Nabi dilahirkan 570 campur 40 610. 610 tu Nabi baru jadi Rasul. 610 Nabi baru jadi Rasul. Kemudian setelah Nabi jadi Rasul, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi 610 campur 13, 623. Jadi bila sebut 614, 615 ni maknanya Nabi baru berdakwah 5 tahun, ya. Nabi baru berdakwah 5 tahun. Maka Jerusalem dikalahkan, ya, dan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi dan umat Islam tentang kekalahan itu, ya. Maknanya setelah kalah, maka Allah Ta'ala beritahu melalui Jibril akan kekalahan tersebut. Tentulah umat Islam rasa sedih. Nabi pun rasa sedih, umat Islam rasa sedih sebab mereka yang menang ini menemplak, ya, mereka yang menang ini menemplak. Dan kita kata bahawa umat Islam berasa sedih, Quraisy berasa gembira sebab dia merasakan Parsi sekutunya. Umat Islam pula merasakan Rom sekutunya dari sudut ahli kitab agama Samawi. Dan juga ada Nabi. Parsi tak ada Nabi, bukan ahli kitab, tak ada kitabnya, dan dia agamanya majusi, menyembah berhala juga. Maka musyrikin menganggap bahawa mereka menangnya Parsi adalah menangnya musyrikin terhadap, ya, musyrikin menang terhadap Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Sehingganya kamu dengar bagaimana, ya, kawan kamu kalah, esok begitulah kami akan mengalahkan kamu, ya, esok begitulah kami akan mengalahkan kamu, begitu, ya. Jadi ini saya nak sebut dalam versi Arabnya, ya, di dalam versi Arabnya bagaimana wa qalu lil muslimin, ya, innakum ahlul kitab, innakum ahlul kitab wa nasara ahlul kitab wa nahnu ummiyun wa faris ummiyun wa qad zahara ikhwanuna min ahli faris ala ikhwanukum min ar-rum wa innakum in qataltumuna la nuzhiranna alaikum. Kaum ni kata dia orang Quraisy, ya, dia berkata kepada orang Islam, kaum ni ahli kitab. Makna ahli kitab tu orang yang memiliki kitab, ya, maknanya people of the book kalau bahasa Inggerisnya. Nur Nasara pun ahli kitab.
Nahnu ummiyun, kata di Quraisy, kami ni ummi, orang yang buta huruf, ya, orang yang buta huruf, orang yang maknanya tidak ada kitab, begitu. Dan wa Faris ummiyun, golongan Parsi pun ummiyun. Tengok, wa qad zahara ikhwanuna min ahli Faris ala ikhwanikum min ar-Rum. Kawan-kawan kami, saudara kami daripada Parsi telah berjaya mengalahkan saudara kamu daripada Rom. Jadi jika kamu memerangi kami esok, wa innakum in qataltumuna, pasti kami akan dapat mengalahkan kamu dan nusirana alaikum. Sebagaimana Parsi mengalahkan Rom, begitulah kami pun akan dapat mengalahkan kamu. Maka turunlah ayat wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ayat wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka, kata Allah, setelah kalahnya mereka ini, setelah kalahnya mereka ini, tidak lama lagi akan mencapai kemenangan. Sayaghlibun, akan mencapai kemenangan. Jadi bila menang, jawabnya tu 7 tahun. Maknanya kita kata bahawa 615 kalah, campur 7 jadi 622. Setahun sebelum hijrah, Rom pula menang. Ba'da ni selepas. Kita selalu sembahyang ba'diyah, maknanya selepas. Amma ba'du, adapun selepas itu, kan? Imam Khatib tadi sebut amma ba'du, adapun selepas itu. Selepas apa? Selepas selawat, selepas alhamdulillah, apa semua itu amma ba'du, adapun selepas itu. Ba'da setelah kalah akan bakal mencapai kemenangan. Sa' itu bakal akan, ataupun akan, sa' itu saja dengan makna akan menang sayaghlibun, itu bila menang tu, maknanya kita kata menang itu ialah sebelum nak berhijrah, sebelum nak berhijrah, setahun sebelum nak berhijrah. Jadi tengok di situ dalam nota 3506, orang musyrikin Quraisy gembira dengan peristiwa kekalahan kerajaan Rom oleh kerajaan Parsi. Jadi tuan-tuan, ini dipanggil sebagai ada persamaan dan persekutuan di situ. Mereka itu berpihak kepada kerajaan, mereka itu iaitu Quraisy berpihak kepada negeri Parsi. Dan dalam hati kecil mereka mengharapkan bahawa gerakan Islam yang baru lahir itu, yang pada waktu itu daripada segi bunyinya adalah sangat lemah, tidak terdaya untuk melakukan apa-apa, akan runtuh akibat tentangan dan penganiayaan Quraisy. Di sini kita tengok, walaupun disebut-sebut Maulana Abdullah Yusuf Ali Sufi, tapi saya melihat bahawa dia mensepadukan antara gerakan Sufiyah Harakiyah, gerakan Sufiyah Harakiyah. Maknanya Sufi membentuk dari dalam, harakah itu membentuk dari luar, harakah itu membentuk dari luar, disepadukan di antara kerohanian, dengan pergerakan Islam, perjuangan Islam. Jadi di sini Quraisy menganggap bahawa tak ada harapan, orang Islam ni tak akan ada harapannya, sebagaimana Rom tidak ada harapannya kalah di tangan Parsi. Maka begitulah nanti kami, Quraisy menganggap mereka pasti akan dapat melenyapkan, maknanya gerakan Islam. Tetapi mereka tersilap dalam membaca tanda zaman, bahawa di sebalik kekalahan itu, di sebalik kemenangan Parsi itu rupanya bakal akan berdepan dengan kekalahan. Mereka diberitahu di sini bahawa tidak lama lagi ba'da ghalabihim sayaghlibun, tidak lama lagi mereka akan terbukti tersilap dalam kedua-dua kiraan mereka. Maknanya kiraan Quraisy akan tersilap. Quraisy menganggap bahawa Islam tak akan menang, bagaimana Rom kalah. Quraisy menganggap bahawasanya mereka akan dapat mematahkan kekuatan Islam yang baru. Dan yang demikian itu memang benar dikatakan di situ. Maka diberitahukan di sini bahawa tidak lama lagi mereka akan terbukti silap dalam kedua-dua kiraan. Dan yang demikian itu memang benar-benar berlaku di dalam peperangan Isus pada tahun 622, iaitu berlaku hijrah Nabi. Jadi kalau kita kira 615 campur 7 jadi 622. Nabi berhijrah 623. Nabi berhijrah, umat Islam berhijrah
maknanya kita kata 623 umat Islam berhijrah itu mulai bulan Muharram. Nabi sendiri berhijrah bulan Safar. Nabi sendiri berhijrah bulan Safar sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Umat Islam sudah mula berhijrah Muharram 623. Jadi maknanya di situ pada tahun 622 sebelum hijrah, kira-kira setahun sebelum hijrah itu, maka menang pula Rom. Menang pula Rom. Dan dalam tahun 624 Heraklius mara dengan tenteranya ke tengah-tengah negeri Parsi, berjaya masuk maknanya ke kota Parsi, dan bahkan mendirikan sebuah bandar namanya Rumiyah. Nama bandar itu Rumiyah. Ambil balik salib yang diambil oleh Parsi. Parsi telah ambil salib yang ada di Palestin, diawak dengan kemenangan dan bangga dan megahnya ke Parsi. Jadi orang Rom ambil balik salib itu dan membina sebuah bandar yang bernama Rumiyah. Dan orang Quraisy pula bakal dikalahkan dalam peperangan Badar secara resiprokal. Secara resiprokalnya, maknanya begitulah yang akan berlaku. Maknanya yang dikatakan agama Samawi itu bakal akan mengatasi agama budaya, agama Majusi, agama berhala. Peta akidah Islam, peta akidah yang benar itu akan mengalahkan peta akidah yang batil. Jadi dalam ayat 4 disebut fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin. Saya nak mengajak tuan-tuan menyebut tentang bagaimana pertaruhan berlaku di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Ubay bin Khalaf. Dengan Ubay bin Khalaf. Sebab bila turun ayat ini bahawa mengatakan bahawa Khalaf punya Khalaf, tapi Bakar akan menang nanti, tak lama lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar tadi pun terus pergi jumpa orang Quraisy, jumpa Ubay bin Khalaf. Kami akan menang, insya-Allah risau. Walaupun nantinya kamu akan berperang dengan kami nanti akan menang. Sebab kami dapat tahu nanti Rom akan menang. Jadi Quraisy kata, mana tahu? Maka kata dia Abu Bakar, Nabi kami beritahu. Tak ada, mari kita bertaruh. Mari kita bertaruh, kata Sayyidina Abu Bakar. Masih itu boleh lagi. Pertaruhan itu diizinkan lagi, belum lagi turun ayat mengharamkan judi. Di sini saya nak baca kejap tuan-tuan. Fa kharaja Abu Bakar As-Siddiq ila kufar Makkah. Fa qala farahtum ni maknanya kamu gembira. Tu antum lah. Kamu farah itu gembira. Kamu gembira bi zuhuri ikhwanikum fala tafrahu. Kamu rasa gembira sangat dengan kemenangan saudara-saudara kamu iaitu Parsi. Jangan, kata dia Abu Bakar. Fala tafrahu, usah suka sangat. Kalau bahasa kita benar. Janganlah kamu maknanya hingga benar. Janganlah hingga benar. Jangan nanti maru. Maru bahasa orang maru. Aku dia maru. Fala tafrahu, wallahi la tazharanna Rum ala Faris. Akhbarna bidzalika Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata dia Sayyidina Abu Bakar, akan pasti menang Rom ke atas Parsi. Itulah yang diberitahu oleh Nabi kami. Faqama ilaihi Ubay bin Khalaf. Mendengar tu Ubay bin Khalaf pun baru. Ubay bin Khalaf itu tuan-tuan dalam peperangan apa? Peperangan yang dia kena tombak sikit dia sini. Sipi dia kena tombak. Lepas itu dia kata ambil aku mati aku, kalah aku. Sudah. Peperangan Badar Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Qala kadzabta, telah berkatalah, maknanya Ubay bin Khalaf, nipu je kamu, tak ada pakai. Kadzabta, maknanya kamu telah, ataupun lebih tepatnya kadzibta, bukan kadzabta. Kadzibta, kau tipulah, tak boleh pakai. Faqala As-Siddiq anta akdzab ya adu Allah, kamu lagi penipu. Kata dia Siddiq, rupanya Ustaz Sayyidina Abu Bakar ni orang kata, rupanya lembut-lembut pun jangan. Dia tak sama peribadinya dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan, Sayyidina Abu Bakar ni lembut sampai kadang-kadang dia bercakap pun tak dengar. Dia cakap pun orang minta ulang dia cakap. Tapi rupanya bila berdepan dengan musuh, ini yang dikatakan asyidda'u 'alal
kuffar. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang yang bersama dengan Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang kafir. Jadi bila Abu Ubay bin Khalaf si kafir kata, "Kadzibta," kamu tipu je tak boleh pakai. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Anta akdzab ya adu Allah." Kamu lagi penipu katanya. Kamu lagi musuh penipunya, wahai musuh Allah, ya adu Allah. Adu itu maknanya musuhlah. Ya. Wallahi, wallahi. Faqala, dia kata, "Anta akdzab ya adu Allah." Ya adu Allah. Baik. Faqala ij'al ajalan unahibuka alaihi. Kata dia Abu Bakar, beginilah, mari kita bertaruh. Mari kita bertaruh. Untuk maknanya untuk kita menentukan kesudahannya. Siapa yang aku berani bertaruh, kata Abu Bakar. 100 ekor pun aku berani bertaruh. Sebab itulah ada pertaruhan yang melibatkan maknanya kita sejumlah harta, dan maknanya masa itu diizinkan. Masa tadi diizinkan. Sebab itu kita tahu bahawa syariat Islam itu turun berperingkat-peringkat. Sebab itu ada nasikh, ada mansukh, ada nasikh dan ada mansukh. Ini ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu dia ada nasikh, dia ada mansukh. Ayat mana yang dimansukhkan dan ayat yang mana yang memansukhkan, itu dibagi nasikh wal mansukh. Itu kita belajar dalam ilmu ulum Quran dan juga ilmu usul fiqh, insyaallah. Dan Allah Taala tak sebut berapa tarikhnya. Allah Taala sebut fi bid'i sinin. Allah Taala sebut fi bid'i sinin. Kataan bid'i ini kita jumpa dalam surah Yusuf dulu. Pada kita fi sijni bid'i sinin. Maka duduk kekal Nabi Yusuf di dalam penjara itu beberapa tahun. Bid'i ini daripada 3 sampai 9. Bilangan yang digunakan daripada 3 sampai 9 dipanggil bid'i, dipanggil bid'i sini. Maknanya itulah tempohnya. Allah sengaja jadikan dia ni begitu supaya menimbulkan rasa gerun, takut, berdebar. Rasa gerun, rasa takut, rasa berdebar, bahawa bila-bila masa itu boleh berlaku. Macam kematian kan? Allah Ta'ala sengaja sembunyikan kematian supaya menimbulkan rasa takut dan gerun dan persiapan. Sebab itu di antara makna taqwa ialah al-isti'dad li yaumir rahim, kan? Taqwa yang disebut oleh Sayyidina Ali itu ada 4. Di antara yang 4 itu yang disebut antaranya ialah al-isti'dad li yaumir rahim. Bersiap sedialah untuk hari kematian. Itu maknanya taqwa. Taqwa itu ialah orang yang membuat persediaan untuk berpindah ke alam barzakh. Jadi tidak diberitahu bila supaya manusia itu berdebar dan bersedia. Di sini pun dalam keadaan berdebar-debar, tidak diberitahu secara tepat. Walaupun Nabi tahu apatah lagi Allah, tapi sengaja disamarkan begitu. Disamarkan begitu supaya menimbulkan rasa gerun di hati orang yang mendengar. Fi bid'i. Jadi perkataan bid'i ini 3 sampai 9. Ada satu hadis tuan-tuan yang kita selalu juga baca dalam hadis 40. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, kan? Iman itu ada bid'un wa sab'un, ada 3 sampai 9. Maknanya 73, 74, 75, 79 syu'bah. Syu'bah itu maknanya cabang-cabang iman itu ada bid'un wa sab'una syu'bah. Sab'un itu 70. Ada 73, 74, 75, 76, 77, 79 cabang. Antara itulah iman itu ada cabang-cabang. Jadi ada rukun iman yang 6, kemudian dia ada syu'bah. Dia ada syu'bah, ada cabang-cabangannya. Kataan syu'bah ni dulu maknanya selalu disebut-sebut syu'bah. Jadi dikata di situ bahawa bid'ah, cuba tengok di bawah. Dalam ayat itu bermakna masa yang singkat, satu masa antara 3 sampai 9. Satu masa di antara 3 sampai 9. Saya rasa pertama kali kita lalui bid'ah ni masa kita kaji surah Yusuf dahulu.
Pada kita maka tinggallah Nabi Yusuf di sijni, di dalam penjara itu bid'a sinin, maknanya tahun-tahun yang boleh dikira antara 3 ke 9 tahun. Ada riwayat mengatakan 6 tahun dia duduk di dalam, ada riwayat mengatakan 7 tahun. Masanya antara kekalahan Jerusalem 614, kekalahan Rom itu, Jerusalem itu Rom lah. Maknanya Jerusalem itu memang Palestin, tapi masih itu di bawah Rom, oleh orang Rom, dan kemenangan orang Rom, kemenangan orang Rom di Isus ini nanti kita akan tengok petanya, yaitu daripada jalan Laut Marmara itu, Laut Marmara itu, maknanya tentera armada Turki masuk ke jajahan, masuk ke Parsi melalui jalan, melalui maknanya laut, Ankara dan sebagainya, Marmara. Tempohnya adalah 7 tahun. Jadi tadi kita dah kata 615 campur ada 7 tahun, jadi 622. Jadi tuan-tuan, ingat berdebarnya Sayyidina Abu Bakar, berdebarnya Umayyah, berdebarnya Ubay bin Khalaf untuk menunggu perdebatan itu, untuk menunggu maknanya apa sudahnya pertarungan itu. Ada di Jerusalem sebenarnya Rom, kemudiannya berjaya mengalahkan Parsi, di Isus. Dan kita akan tengok di mana duduknya, di 622 dan 624. Apa tu? 622 sebelum hijrah, 624 masa Badar. Peperangan ini kan ada peringkat-peringkat, peperangan ini ada peringkat-peringkat. Jadi 622 itu sebelum hijrah, 624 itu semasa Badar. Jadi peringkat demi peringkat kemenangan itu, kemuncaknya adalah berjaya membebaskan Jerusalem daripada Parsi. Berjaya membebaskan Jerusalem daripada Parsi, dan maknanya itu kemuncak. Baik, maknanya kita kata kalau Parsi itu kemuncaknya menawan Jerusalem, apa namanya, ada pun Rom tadi kemuncaknya membebaskan Jerusalem, sebab itu kawasan yang sangat strategik untuk semua agama sebenarnya. Jerusalem adalah kawasan yang sangat strategik untuk semua agama, untuk semua agama. Jadi termasuklah tiga-tiga agama Samawi tadi, tuan-tuan dan puan, saya nak sebut di sini bahawa bila turun ayat ini, bila kita menang tadi, maka dengan sendirinya Sayyidina Abu Bakar mencari Ubay bin Khalaf, pasal nak dapatkan pertaruhan itu, dan bila dah dapat pertaruhan itu, Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, sedekahkan, sedekahkan, maknanya jangan disentil sepatu. Jangan disentil sepatu. Sedekahkan. Yang maknanya jadikan dia hak awak. Benda yang maknanya yang haram itu, macam kita dah uang-uang faedah, uang-uang itu riba dijadikan milik orang. Jangan jadi milik sendiri. Jangan jadi milik sendiri. Kemudian ada dah diperincikan oleh kitab-kitab silam, hak awam itu pula, kalau boleh hak awam yang sifatnya, maknanya kita kata apa, yang sifatnya macam buatkan jalan, buatkan pagar, buatkan maknanya tandas, buatkan apa. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi agak longgar, dia kata hak awam, buatlah pun, hak awam, jangan dimiliki oleh sesiapa. Apa keperluan awam? Kalau jalan, kalau awam perlukan sekolah gitu. Kalau awam itu perlukan, maknanya kita kata terusan, buatlah terusan, tak kira asalkan dia menjadi hak awam. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi dia tidaklah sampai sekadar untuk jalan, untuk tandas, untuk pagar. Dia kata apa sahajalah keperluan awam, asalkan dia itu dikembalikan kepada awam. Begitu maknanya ada longgar sikit di situ. Jadi kita jangan susah hati, jangan susah hati, sebab ada sedikit idza daqat tasa', idza daqa ittasa' dalam kaedah fiqhnya. Apabila sempit keadaan, maka ittasa', menjadi luas. Keluasan syariat itu apply, kita guna bila dah sempit saja. Macam orang tanya kita kan, Ustaz, dia tu makan sampai kemari orang bar, makan sampai kemari orang bar. Macam mana Ustaz? Kalau telan batin, kalau muak muntah batin. Jadi ambil kaedahnya idza daqa ittasa'a. Idza daqa, apabila dah sempit keadaan, tak boleh, takkan nak dimuntahkan, muntah pula apa nama ni, kita kata batin. Jadi ittasa'a, maknanya menjadi luaslah syariat itu,
dibenarkan dah. Telan lagi. Telan lepas tu berkumur lah. Telan lepas tu berkumur. Mudah-mudahan dengan bantuan air liur bolehlah akhirnya maknanya kita ada menyelesaikan masalah itu. Sebab kita tu mengharapkan daripada Allah lah. Ya tak? Jangan nombor pula. Oh, nombor. Jangan tunggu ayo pula. Ada pemahaman tertentu di sebelah Sumatera Barat, di Padang. Kata selagi belum sampai hayya 'alas solah tu, boleh lagi kata. Kayaknya pula yang belak tu panjang. Kan? Kalau Ustaz Mahir bang ke, Ustaz Ehsan bang ke, berapa kali togok boleh. Kan? Contoh kan? Jadi dia memaham begitu. Bila kita tanya kenapa ya masih lagi maksudnya boleh makan, dia kata tadinya dia hanya bicara Allah itu maha besar. Kalau dah sampai sudah hayya 'alas solah tu, ayu sembahyang baru gak bisa kata kan. Bila ayu sembahyang tu baru gak bisa kata. Oi, kalau nak tengok kopi itu ya dah. Kalau ombak panjang mau ditambah berapa masing ya. Jadi dicari dia Ubay bin Khalaf dan dia dapatlah buat tu. Tinggal lagi Rasulullah kata sedekahkanlah. Ya, tasaddaqa bihi, ya, bersedekahlah dengannya. Ya. Nah, itu dia ialah kita kata ayat yang ketiga ya. Nah, kemudian kepada dia kata di situ lillahil amru, lillahil amru. Nah, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Ini penting. Kita maknanya masa ni ya, kita bagaimana Allah menguasai masa. Allah menguasai masa silam, Allah menguasai masa kini, Allah menguasai masa depan. Dimensi masa ni semua di bawah kekuasaan Allah SWT. Sebab itu hadirnya Allah ataupun wujudnya Allah tidak bermasa. Kalau wujudnya kita itu bermasa ya. Jadi Allah yang mencipta masa ya, Allah yang menciptakan matahari dan bulan, Allah yang menciptakan masa, Allah yang menguasai masa. Wujudnya kita ada masa, wujudnya Allah tanpa masa. Wujudnya kita adanya tempat, wujudnya Allah tanpa tempat. Sebab Allah yang mencipta tempat. Yang ini yang menyebabkan ada perbahasan ya tak? Sebab benda yang ada itu mesti ada masanya dan mesti ada tempatnya. Benda yang ada mesti ada masa, mesti ada tempatnya. Jadi dialog antara seorang Siddiq dengan Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah kata, ruh kamu ada tak? Ada. Bila masa? Tidak tahu. Di mana duduknya? Tidak tahu. Ada tak? Ada. Ruh kita tahu di mana? Tidak tahu. Pegang sini, itu ke roh. Pegang sini ke rohnya. Pegang sini ke rohnya. Kalau orang Melayu ikan kalui tu kan ada pula rohnya dari ikan kalui. Lagi ini cerita bawang putih bawang merah. Ataupun cerita raja berdurai putih tak hikayat anggur cik tunggal. Itu semua ya Allah kan. Itu semua mitos ya tak? Itu semua adalah mitos khayalan berlaku. Jadi ada roh tapi tidak bertempat dan tidak bermasa. Apatah lagi Allah. Jadi Allah itu menguasai yang ke depan dan yang ke belakang. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Daripada qablu timbullah qabliyah. Daripada ba'du timbullah nabi. Jadi Allah sebelum, Allah selepas. Allah menguasai yang sebelum, benda yang belum berlaku. Allah juga yang menguasai benda yang selepas. Maknanya kekalahan ruh pun lillahil amru. Ya tak? Min qablu. Itu kekalahan ruh. Kemudian kalau pula farsi wa min ba'du. Lillahi amru min qablu wa min ba'du. Maknanya Allah yang menentukan, kalam menang itu. Kalamnya ruh min qablu, kalamnya farsi min ba'du. Tapi semuanya itu lillah. Semuanya itu adalah milik Allah. Kita pun waktu itulah dalam banyak benda yang kita buat, ya tak? Kita hanya berusaha. Allah yang menentukan, ya tak? Fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Dalam kitab hikam kan? Dalam kitab hikam dia kata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika.
Ia yang akan memilih apa yang layak bagi kamu, bukan kamu yang menentukan apa yang layak bagi kamu dalam doa-doa kita tu. Ya. Kemudian yang kedua pula, yakni wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki, yakni dia yakni Allah, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab itu kita kalau boleh, kalau nak beradab dengan Allah, doalah secara umum je. Tak payah kita nyebut-nyebut Allah. Ya, dapat dalam 2 tahun ni tanah jadi Senawang. Contoh dia tak mahu aku dapat Senawang banyak. Gemuk sangat nyebut, ya tak? Gemuk sangat nyebut. Ya tak? Pogalong, ada Senawang, ada Sokong, ada jangan, ya tak? Saja dia nak membuat sebagai contoh, ya tak? Ada bila Islam menang, bila Rom menang atas dasar persamaan, common factor ahli kitab, sama-sama ahli kitab, agama samawi, dua-dua agama turun dari langit, maka orang Islam lah apa sikap. Ini contemporary, ya, contemporary ini adalah wa yauma idzin. Yauma idzin itu yakni yauma yaghlibu rum. Yauma idzin itu tanwin, ya. Tanwin itu menggantikan yauma yaghlibu rum, pada hari kemenangan Rum. Tanwin ni dipanggil tanwin iwad. Dekat mana tanwin tu? Yauma idzin. Tanwin ni ganti kepada suatu kalimah, iaitu apa kalimahnya? Yaghlibu rum. Yauma yaghlibu rum. Yauma yaghlibu rum. Pada hari yang menang Rum. Yang ini tuan-tuan dipanggil tanwin iwad. Ini nak gambarkan tanwin itu bukan saja-saja tak. Dia kadang-kadang ganti kepada satu kalimah, kadang-kadang ganti kepada satu ayat, kadang-kadang ganti kepada satu huruf. InsyaAllah. Jadi ini perlu tahu dalam Quran itu ada tanwin, kadang-kadang ada sebab, ya, ada sebab. Ini sebagai pendedahan awal. Mana nak tahu kita nanti ada yang masuk dalam, maknanya kita kata pengajian persediaan ke Timur Tengah, nanti bila ada ini boleh maknanya kita mempunyai maklumat yang cukup untuk pergi ke Timur Tengah untuk buat, ya, pengajian-pengajian kita, ya, insyaAllah. Ada seorang guru master English di Thailand, nama Encik Zahira. Dia berpikir demokrat dan dia duduk di Yaman, dan dia menjadi anak angkat kepada suatu keluarga Yaman. Dan memang punya skim tu ada di Yaman, skim keluarga angkat untuk belajar bahasa. Gitu. Jadi kita boleh pergi ke demo, kemudian keluarga angkat pun datang ke tempat dia, ya. Maknanya kakak angkat datang, mak angkat datang. Jadi dia belajar bahasa Arab ni. Asalnya di guru bahasa Inggeris. Sampai buka restoran Hadramaut di tepi Sungai Kinta. Kalau kita pergi di Sungai Kinta, ada satu restoran Arab Hadramaut. Kan? Itu Cikgu Zahira. Dan saya berjumpa Cikgu Zahira, mengirim pada saya. Cikgu ni bahasa Inggeris tapi suruh dengan repot Arab. Atau tak siang malam Arab, kan? Dan mimpi pun Arab. Jadi itu nak namakan dia, tak? Maknanya tanwin ini ganti kepada kalimah. Apa kalimahnya? Yaghlibu rum. Yauma itu pada hari. Hari apa? Hari menangnya Rum. Yaghlibu rum. Yafrah, farah. Kita selalu berbagi nama farha, farhan. Ya tak? Apa lagi? Farah, farhan. Ya, nah. Jadi gembira, farhan, ya, farhan, ya, gembira orang-orang mukminun dengan kemenangan, ya, kemenangan tersebut, ya dah. Cuba tengok nota 3508 di bawah tu. Dikata di situ bahawa lihat juga nota 3506 yang kita dah baca tadi, iaitu ketika mana orang Quraisy rasa gembira, itu dalam nota 3506. 3508 ini orang Islam pula rasa gembira, ya tak? Jadi peperangan Badar orang Islam menang, dan peperangan Rom menang. Maknanya peperangan sebelum hijrah tu Rom menang, kemudian di Badar pula orang Islam menang. Jadi dia benda itu berlaku tak lama. Jadi adalah masa kegembiraan sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Yafrahul mu'minun. Nah, binasrillah, dengan pertolongan Allah. Serta masa kegagalan dan kedukaan bagi orang-orang Quraisy yang takabur. Contoh, Fir'aun hadhihi ummah ialah Abu Jahal.
Fir'aun umat Nabi Muhammad ialah Abu Jahal. Itu Nabi ijtihad ya. Nabi ijtihad Fir'aun hadhihi ummah Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang. Ya, dalam peperangan Badar, Abu Jahal mati dan yang bunuh dia budak dia. Dua orang budak Ansar. Ya, dua orang budak Ansar ni yang asalnya tak boleh pergi perang pun pasal dia pun tak cukup umur. Tapi dia mempanjat atas batu. Dia berkata, kami dah besar ya Rasulullah. Tak boleh kau budak, kata Nabi. Lepas tu dia berdua wrestling depan Nabi, nak tunjuk gagahnya. Mohlah, kata Nabi. Budak macam nak pergi je dah. Budak sangat pergi. Mohlah, kata dia nak pergi. Dalam perang, dia pun bukan boleh lawan budak. Atau budak pendek. Tapi dia memegang tombak. Bukan tak boleh ikut ini. Jadi dia memegang tombak. Ini yang kena tekan dia lah. Saya kecil sekali. Jadi maknanya tu apa nama ni, bukan tombak ni tadi. Lepas tu dia bersibuk nanya, mana satu Abu Jahal? Mana satu Abu Jahal? Dia menanya tentera Islam. Mana satu Abu Jahal? Mana satu? Dia pun tak kenal Abu Jahal sebab dia orang Ansar. Budak ni orang Ansar, orang Madinah. Jadi tak kenal mana satu Abu Jahal. Nak buat apa kamu? Jadi orang tua ni tadi, kamu nak buat apa? Ya, aku nak bunuh ni. Kenapa? Pasal dia menyakiti Rasulullah. Jadi tengok Abu Jahal sibuk berperang tadi, berpedang tadi. Dia berdua pun lepas dia punya panah tu. Tersungkur Abu Jahal, tapi tak mati. Tapi parah. Maka datanglah apa nama tu, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lah penamat riwayat. Abdullah bin Mas'ud pula pendek juga. Dia dah orang tua tapi pendek. Dia jangan makan dia kan. Dia pendek orang itu. Jadi dia pun pedang tinggi dari dia juga. Pedang tinggi dari dia juga. Jadi dia pun akhirnya nampak dia punya cari, dia punya cari ni Abu Jahal tadi. Dia cari dia jumpa tengah bergerak sakit nak mati je dah. Jadi dia pun kebetulan ada pedang dekat situ. Dia pun angkat ujung pedang tu, ditenang betul-betul dekat tempur. Lepas tu dia pun lepas lah. Bismillah, Allahu Akbar. Putus tu. Abdullah bin Mas'ud dia pendek kita. Lepas tu dia angkat dari kepala tu bawa ke Nabi. Itu dolah ni. Dolah itu dia boleh masuk ini tadi ya tak? Jadi gembira orang Quraisy dengan kemenangan itu, mengejutkan juga maknanya Parsi. Mengejutkan juga Parsi, mengejutkan juga Rom ya. Jadi dikatakan di situ masa kegembiraan bagi orang-orang yang beriman, yafrahul mu'minun, serta masa kegagalan dan kedukaan bagi orang Quraisy yang takabur. Ya, yang menyangka bahawa mereka boleh menghancurkan seluruh gerakan Islam di Madinah. 313 ya, bayangkan boleh mengalahkan 1000 orang. Itu dikatakan fi'atin qalilah. Qalil itu sedikit. Ghalabat mengalahkan fi'atan kathirah. Kathirah itu banyak. Kan walhamdulillahi kathirah, kan banyak segala puji bagi Allah itu sebanyak-banyaknya ya. Boleh menghancurkan seluruh gerakan Islam di Madinah kononnya, sebagaimana mereka telah mencuba untuk menghancurkannya di Mekah, tetapi mereka ditangkis dengan penuh kejayaan oleh tentera muslimin. Mereka mula-mula kata kali ini jelaslah, sahlah, Lata wal Uzza yang benar. Esok kita akan bergembira kata Quraisy di Badar. Kita akan mengalahkan dan membunuh Muhammad, dan kita akan merayakan dengan minuman arak dan pesta-pesta tarian ya, dan penyanyi-penyanyi yang kita bawa bersama. Itu maknanya kita kata bagaimana mereka punya nekatnya untuk kemenangan ya, nekatnya untuk kemenangan. Tapi tuan-tuan, di muka surat di ayat 5 tu, ayat 5 tuan-tuan, ini membentuk tauhid ya, membentuk tauhid. Janganlah kita anggap bahawa apa yang kita buat itulah yang menentukan segala-galanya. Semuanya itu binasrillah. Ya, semuanya itu dengan nasrillah. Ya, kemenangan daripada Allah. Asal makna nasrul ialah pertolongan dan bantuan Allah juga yang boleh menyebabkan maknanya Allah Ta'ala memenangkan Rom, mengalahkan Parsi. Allah Ta'ala memenangkan orang Islam, mengalahkan Quraisy. Nasrullah, ya tak? Sebab itu kita ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang bantuan Allah dan kemenangan, maka akhirnya kamu lihat wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perkataan nasri
dengan bantuan dan pertolongan, dan di sini diterjemahkan terus kepada kebenaran. Ya, maknanya rentetan daripada bantuan Allah. In tansurullah fala ghaliba lakum. In tansurullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah dah bantu kamu, Allah dah bantu kamu, kamu tidak akan dapat dikalahkan. Fala ghaliba lakum. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu kalau Allah dah bantu. Jadi penolong dipanggil nasir. Ramai-ramai ansar. Ya, penolong dipanggil nasir. Sebab itu kita ada Nasiruddin, ya tak? Ya, Nasiruddin, ya. Maknanya kalau pertolongan Allah, Nasrullah. Nasruddin, pertolongan agama. Penolong, Nasiruddin, ya tak? Penolong jadi Nasiruddin, dan dari situlah timbulnya ansar, iaitu penolong-penolong Allah agama. Yang suruh man yasha, Allah membantu dan menolong dan memenangkan sesiapa yang ia kehendaki. Sama ada Rom, sama ada Parsi, sama ada Quraisy, sama ada musyrikin, semuanya walillahil izzatu wa lirrasul. Ya. Wa huwal aziz, Allah itu aziz. Aziz di sini diterjemahkan di sisi tertuan itu ialah yang tinggi, ya. Aziz, dan diterjemahkan yang gagah, yang perkasa, ya, yang gagah, yang perkasa. Di sini diterjemahkan sebagai yang tinggi. Selalu ini kalau yang tinggi itu disebut sebagai a'la, ta'ala, ya, itu yang tinggi, ta'ala. Dan rahim, dan dalam kekuasaannya Allah itu yang maha gagah dalam kekuasaannya, dan Allah itu juga dalam masa yang sama mengasihi. Tuan-tuan, dua sifat ini macam bertentangan. Biasanya kalau sudah gagah, dia itu kurang penyayangnya. Kalau sudah penyayang, dia kurang gagah. Tapi Allah Ta'ala, dia boleh menghimpunkan dua sifat yang kelihatan bertentangan pada manusia. Manusia itu kalau sudah penyayang, kurang gagahnya. Manusia itu kalau sudah gagah, kurang penyayangnya. Kira nak tai chi kan? Nah, kalau dah gagah tu dikira kan? Mana kan? Kira nak selengannya kan? Siapa tu kamu tahu? Yang tu tai chi dah. Dah kurang pula pengasihannya. Tapi Allah, dia boleh gabungkan dua sifat itu. Itu yang dikatakan sifat kamal bagi Allah. Ya, sifat kamal bagi Allah. Allah gabungkan di antara sifat jamal dengan sifat maknanya jalan. Mana dia sifat jalan? Aziz. Aziz ni sifat jalan, sifat kebesaran. Mana sifat jamal? Jamal ni sifat keindahan, iaitu rahim. Jadi sekali lagi saya ulang, aziz ialah sifat jalan. Jalan itu sifat kebesaran. Rahim ialah sifat jamal. Jamal itu sifat keindahan. Gabung antara keindahan dan kebesaran, di antara keindahan dan kebesaran menjadi sifatul kamal, menjadi sifat yang kamal, iaitu sifat yang sempurna. Gabungan daripada sifat aziz tadi ialah sifat jalal, rahim tadi ialah sifat jamal. Jamal itu keindahan, jalal itu kebesaran. Gabung antara sifat kebesaran dengan sifat keindahan menjadilah ia sifat kesempurnaan. Dipanggil sifatul kamal. Jadi lagi sekali, jalal bergabung dengan jamal menjadilah dia kamal. Sifat kebesaran bergabung dengan sifat keindahan menjadilah ia sifat kesempurnaan. Itu ada pada Allah. Kita ni susah nak dapat dua-dua ni sekali, ya tak? Kemudian kita kena faham pula slot in-nya, aziz kepada musuh. Aziz kepada musuh. Rahim kepada orang mukmin. Ya, rahim kepada orang mukmin. Aziz kepada musuh. Jadi di mana Allah nak, maknanya kita kata dengan sifat kebesaran itu untuk siapa? Untuk orang yang takabur, untuk musuh Allah. Rahim itu untuk siapa? Orang yang mukmin, orang yang taat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia punya bagaimana kita nak pasangkan sifat-sifat ini, ya, mengikut ketentuan. Saya nak baca akhir sekali, tuan-tuan. Nota kaki 3509, dia sebenarnya memberi komentar tentang man yasha. Allah menolong dan memenangkan sesiapa yang ia kehendaki. Sebagaimana yang diuraikan di tempat lain, kehendak Tuhan bukanlah bersifat sewenang-wenang. Ada dia punya ketentuan, ada dia punya placing, ya tak? Ada dia punya placing, ya, ada dia punya ketentuannya. Dia kata apa? Ianya penuh dengan hikmah, hikmah kebijaksanaan. Termasuk Allah nak melemahkan kuasa besar ini.
dua-dua sekali dia pasal dah Quran dia dengan sendirinya suruh bila Islam naik, maknanya tak ada susah dah, ya, tak ada susah dah. Maknanya kita kata bahawa kalau kita pun dalam perlawanan, kalau kita dalam perlawanan ada tournament pun, tiba-tiba kita dapat dalam kumpulan yang bernasib baik. Kita masuk dalam grup, diundi masuk dalam grup yang lebih bernasib baik. Maknanya kita dalam grup itu tak banyak masukan yang kuat-kuat. Contoh, kan? Contoh. Tiba-tiba ada lawan tradisi kita, dia masuk dalam kumpulan yang berat. Tak, kumpulan yang meletihkan dia. Kumpulan yang meletihkan dia lah. Itu contoh. Maknanya ini semua di dalam hikmah kebijaksanaan. Apatah lagi Allah, apatah lagi Allah yang menjaga kepentingan semua makhluknya supaya tidak terkena mudarat daripada sifat zalim, mementingkan diri daripada mana-mana dosa. Kita lihat bagaimana terpukulnya Aceh dengan tsunami. Rupanya di sebalik makna musibah itu ada hikmahnya, menyatukan orang Aceh yang dahulunya terbahagi dua, di antara Aceh bersama dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan juga dengan maknanya Kerajaan Indonesia, dan orang Aceh